sebagai kita ini sebagai orang panggil penggulungan khulasa kepada semua yang kita belajar daripada awal kita belajar kitab Muniatul Musalli yang telah kita khatamkan pada bulan lepas. Jadi hari ini kita akan mohon minta dia kalau ada perbincangan sikit, baru nampak apa ini khulasa kepada apa yang kita belajar. Kita cuba ulang kaji hari ini, iaitulah tentang taharah dan salat. Walaupun taharah tak masuk dalam kitab kita, tapi seorang itu tak boleh salat kecuali ada taharah. Tak ada lampu dia di sini. Jadi maka konon lawas masilah buku je lah. Tak ada kertas nota perbincangan pun tak sempat nak print bagi. Tak sempat ke tak. Yang penting tak ada ni saya. Tak ada nak buat step. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu mengulang kaji satu ibadat yang besar dalam hidup ini, iaitulah ibadat salat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti taharah yang menjadi syarat kepada sahnya salat itu mesti ada taharah. Perbincangan ini hasil daripada ataupun dianggap sebagai rumusan khulasah kepada ilmu yang kita belajar melalui kitab kita, iaitulah kitab Muniatul Musalli yang telah kita belajar di masjid ini selama sebanyak 12 siri pengajian. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kitab itu telah dapat kita khatamkan pengajiannya dan dapat kita amalkan ilmu yang kita belajar. Sebagaimana disebut, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar sebaik-baik perkataan dan dia ikut apa yang baik itu, maka itu yang terbaik. Kalau setakat kita dengar saja kemudian kita tak ikut, itu juga termasuk di kalangan perkara yang tidak baik. Kadang dengar tak ikut lebih bahaya daripada orang tak dengar tak ikut. Orang tak dengar tak ikut, dia boleh alasan, dia kata dia tak tahu. Ini kita tahu tapi tak ikut. Apa alasan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Dia kata dia lemah semangat nak mengaji. Kalau tak tahu tak apa. Kalau tak tahu mereka lain kenapa tak belajar? Ada lagi soalan ini. Soalan dia tak habis, dia tak berhenti dekat situ dia jawab. Soalan yang berkaitan, dia akan terus
terus lagi, dia tak akan break setakat itu saja. Baiklah, kita akan pergi kepada perbincangan yang pertama, iaitu tentang salat ini. Allah SWT telah beri kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu di atas orang mukmin, kitaban mawquta, masa yang telah ditetapkan dalam waktu. Dia ada permulaan, dia ada akhir. Jadi tak mungkin kita nak menangguhkan salat, buat kerja macam kita tangguhkan kerja-kerja lain. Karena salat itu bersifat harian. Oleh kerana dia bersifat harian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu salat itu ikut matahari. Kalau bersifat tahunan dan bulanan, dia akan ikut pergerakan bulan. Itu perbezaan yang sangat ketara. Kalau bulan dia akan naik hilal, badar, turun balik, pusing semula, itu hilal. Tapi kalau matahari hilal, naik pagi, turun petang. Oleh kerana salat ini salah satunya ibadah yang bersifat yaumiyah, bersifat harian, maka dia kena ikut pergerakan matahari. Sebab matahari naik pagi, turun petang. Kita pun subuh pagi, maghrib petang, malam isya, berakhirlah hari tersebut. Maka bila kita sebut tentang waktu salat, ini saya nak sentuh sini sikit. Pada Jumaat boleh tanda ringkasan kita, iaitu waktu salat ini ada salat yang bersifat 2 waktu dan ada salat yang bersifat 1 waktu. Yang 1 waktu iaitu salat subuh. Salat subuh dia panggil salat 1 waktu. Bermula daripada terbit fajar, dia panggil fajar as-sadiq. Hari ini kita tahu fajar sadiq tak sadiq, yang pentingnya dengan azan tu tengok takwim fajar tu. Kita dah serah tugas kita kepada ahli falak dan kita bertawakal kepada Allah. Siapa dia berani hari ini? Kita tengok lagi fajar. Kalau tengok kita tak tahu apa. Sebab kita tak belajar lagi, ilmu ni tak belajar. Kita belajar tengok takwim. Sampai-sampai tengok takwim pun tak jadi apa juga. Setengah-setengah orang tu 5 takwim ada kat rumah dia. Tapi tak pandai juga nak cek waktu salat. Dalilnya dia tak pergi semayang. Nanti kita kata tak pandai tengok waktu salat. Dia pandai tengok takwim, tapi tak pandai macam mana nak pergi salat. Patutnya kalau tak azan, mikrofon tak ada pun tak ada masalah. Sebab kita tahu dah waktu salat masuk pukul sekian. Pukul 5.40 subuh. Tapi 5.30 ready dah. Tak payah kata aku tak dengar azan pula kan. Subuh dia akan berakhir dengan syuruk, naik matahari. 1 waktu saja. Bila naik matahari, maka tamatlah waktu subuh dan kita dilarang daripada melakukan salat pada waktu itu, salat sunat, sehinggalah betul-betul matahari naik qaidah muhin pada dalam 10 minit. Masuk pada waktu zuhur, bizawari syams, matahari dulu di tengah-tengah langit, fi kabidis sama, ketika itu dilarang daripada melakukan salat sunat, kerana waktu itu waktu neraka jahanam dipanaskan pada waktu itu. Maka bila gelincir, yakni turun matahari ke arah barat, condong ke barat, masuk waktu zuhur ini dia akan berakhir bila masuk ke waktu asar. Ini termasuk dalam 1 waktu saja. Kemudian masuk waktu asar dia ada 2 waktu. Bermula waktu asar daripada tamat waktu zuhur tadi, sehinggalah kepada bayang manusia 2 kali ganda. Matahari sudah kekuningan pada waktu itu, tamatlah waktu asar pilihan. Tamat waktu asar pilihan. Yang tinggal lagi di hadapan kita iaitu waktu darurah, waktu untuk orang uzur. Jadi kalau kita hari ini keluar daripada pejabat pukul 5 petang, maka jangan keluar dulu kecuali lakukan salat asar. Kerana mazhab yang kita faham, asar ini akan tamat bila mari maghrib, satu pahaman yang silap yang perlu dibetulkan. Kerana asar mempunyai 2 waktu. Waktu pilihan dan waktu darurat. Waktu pilihan dia akan berakhir dengan kekuningan matahari.
Bila matahari dah mula kuning, pada waktu itu tamat waktu pilihan. Kalau kita tangguh, ke mana kita berdosa? Kecuali orang uzur. Siapa dia ahli azhar di sini? Para ulama mengatakan orang uzur di sini iaitulah orang yang tertidur, bukan orang buat tidur, tertidur sungguh. Bila dia sedar pada waktu itu, dah nak maghrib, maka dia boleh lagi salat asar, masih lagi dalam waktu. Orang perempuan yang haid, bila dia bersih, sempat lagi dia mandi sebelum maghrib, maka itu masih lagi orang uzur. Orang yang pengsan, pita ke, tak sedar, kena bius kat hospital contohnya, bila dia sedar masih lagi dalam asar, maka itu dipanggil ahli azhar. Orang ini orang uzuran, maka mereka boleh terus sampai ke selagi tak masuk waktu maghrib. Tapi bagi orang yang pilihan, jangan menangguhkan lebih daripada waktu yang kita sebut tadi. Kerana Nabi sebut dalam hadis lain, orang yang menangguhkan salat asar sampai hampir maghrib, Nabi mengatakan tilka salatul munafik, itu salat orang munafik. Bila dekat Nabi waktu asar, mereka melakukan salat dengan cara bobok macam paku ayam, cepat. Munafikin menangguhkan salat sehingga tamat waktu di akhir. Masuk waktu maghrib, bila berakhirnya tanah terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, maka waktu maghrib ini ada dua waktu, tapi sudah jadi satu. Iaitulah maghrib dia akan tamat dengan masuk waktu isya. Cuma pandangan baru dipanggil qaul jadi dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan waktu maghrib ini tamat setakat 5 rakaat. Azan, ambil wudu, pakai pakaian, lakukan salat salat maghrib 3 rakaat, kemudian diikuti dengan 2 salat sunat, 5 rakaat. Lepas itu tamat waktu maghrib. Itu pandangan Imam Syafi'i yang baru. Tapi kita tak guna hal ini, kita guna pandangan yang umum yang mengatakan maghribnya akan tamat apabila tamatnya waktu bila masuk waktu isya. Alhamdulillah itu ada kelonggaran. Jadi tidak pernah juga kita kan. Terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan di ramai orang perempuan yang melakukan jamak 3. Maghrib, isya, tarawih. 3 sekali dibuat. Macam apa? Masih minggat. Nanti balik lepas tarawih pernah. Masuk dekat isya baru sembahyang maghrib. Kemudian lepas sudah sembahyang maghrib naik kereta terus pergi salat isya dan salat tarawih. Itu satu kesilapan yang kita lakukan. Kena muhasabah balik. Bila masuk waktu maghrib, kita buka puasa. Dia panggil berbuka puasa dengan tamaknya, dengan air-air. Cukup salat, kemudian baru makan. Kemudian waktu isya dengan tamaknya waktu maghrib, itulah apabila hilangnya cahaya kemerahan di langit. Ketika itu masuk waktu isya ini berakhir pada setengah malam. Waktu isya pilihan berakhir setengah malam. Nah, itu kena tanda. Setengah malam, kita tengok hari ini malam daripada pukul berapa sampai jam berapa subuh ya. Bagi 2 campur daripada maghrib sampai setengah. Maknanya kalau malam setengah 12 jam, jadi kita ambil 6 jam. Daripada pukul 7.30, 8, 9, 10, 11, 12 setengah, tamatlah waktu isya pilihan. Ini idaknya masyarakat hari ini tak apa, dia isya telah tak habis subuh. Dia pergi pasar malam, habis pasar malam, dia pergi dengan ceramah, habis ceramah balik. Mas makan roti canai pukul 2 pagi, pukul 3 baru salat isya. Itu sudah lewat. Waktu isya pilihan hanya setakat setengah malam. Ia lepas pada itu dipanggil waktu darurah li ashabil azhar, untuk orang usul. Itu waktu yang kita ada. Kemudian kita dah bincang panjang dalam perbincangan kita. Syekh Daud rahimahullah telah sebut dalam bab al-khusyuk, dalam bab khusyuk salat yang kita telah belajar dulu beberapa tingkatan dalam bab khusyuk ini. Hudurul qalbi, hadir hati, rasa azamatullah. Jadi banyak dari kita 6 atau beberapa perkara yang disebut dalam bab khusyuk. Maka apabila disebut tentang khusyuk, kita bincang tentang salat ini apa objektif. Salat apa objektifnya dan apa matlamat salat itu sendiri. Telah disebut oleh para ulama, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu melarang manusia daripada benda mungkar, benda keji dan benda mungkar.
Tapi kalau kita lihat hari ini ramai orang salat, mereka juga melakukan kemungkaran. Wal'iyazbillah. Maka di sini kita kena semak balik salat. Kenapa berlaku sedemikian? Orang salat dia tak akan buat benda mungkar. Allah sebut dalam Quran. Sebut dalam hadis Nabi SAW juga, Nabi mengatakan salat itu melarang manusia daripada buat mungkar. Tapi kita lihat hari ini seolah-olah tidak berfungsi salat kita. Kenapa tidak berfungsi? Maka muhasabatun nafsi, muhasabah diri dalam isu ini sangat penting. Sebab kita nak tahu kenapa kita salat dan apa sebab salat kita tidak memberi kesan, kualitinya tidak ada. Kerana kita lebih kepada acara salat, bukan menghayati salat. Apa mana acara salat? Mana kita buat kerana salat, aku orang Islam salat, tapi khusyuk tidak ada, memahami bacaan tidak ada. Waktu kita rukuk kita tidak terasa kita tunduk kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita sujud kita juga tidak terasa yang kita disujud. Tunduk muka kita yang paling mulia di hadapan anggota kita di atas lantai semata-mata kerana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu kita tidak terasa apa-apa, keluar dan masuk dalam salat sama saja. Sangat berbeza di antara keluar masuk kita dalam supermarket. Supermarket kita masuk tangan kosong, kita akan keluar dengan 2 kereta troli penuh. Tapi dalam solat kita masuk dengan keluar sama. Waktu 24 orang sebelum qamat tadi, lepas salam-salam saya boleh sambung balik. Sepatutnya break, tak sambung sebab apa? Aku dah salah. Tapi bersambung di sini macam mana? Siri kedua berlaku dengan sebab penghayatan kita dalam masalah ini tidak tepat. Jadi hari ini banyak sahabat-sahabat kita menyebut tentang kita nak ulang kaji solat kita ni seperti salat Nabi SAW. Maka kita mengatakan apa ilmu yang kita belajar ini, yang salat yang kita lakukan ini, itulah salat yang dilakukan oleh Nabi SAW dari sudut rukunnya, dari sudut amalan zahirnya. Sebab apa? Jahil mana manusia hari ini pun dia akan salat zuhur lebih pada 4 rakaat. Dia tahu bedakan zuhur, asar 4, subuh 2, orang tahu bedakan. Itu solat Nabi, maksudnya kita tidak melanggar hak kaifiah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma mungkin ada 2-3 perkara far'iyat yang cabang-cabang tentang pergerakan, tentang bacaan, bagaimana nak menyempurnakan semua amalan ini cantik untuk kita bincangkan, untuk kita teliti di dalam rehlah kita mengulangkan sifat salat ini. Maka terdapatlah sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kita beri nasihat kepada golongan pemuda yang diketuai oleh Malik ibn Huwairis. Seorang sahabat nama dia Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu datang ke Madinah bersama dengan beberapa sahabatnya, belajar, mengaji, mengikuti tarbiyah didikan Nabi SAW selama 20 malam. Selepas 20 malam, maka Nabi kita tanya, kamu mungkin dah teringat pada keluarga kamu kot? Mereka mengatakan, kami tinggal di rumah kami keluarga. Maka Nabi SAW benarkan kepada mereka untuk balik. Nabi kata, baliklah, irji'u ila ahlikum, baliklah kepada keluarga kamu dan ajarkan mereka, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, dan lakukanlah salat seperti yang kamu tengok aku salat. Kerana itulah Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu di antara sahabat yang sangat teliti menukilkan kepada kita sifat salat Nabi SAW. Bahkan seringkali Malik ini apabila dia pergi ke mana-mana tempat di kampung, bila sampai di sana, Malik beritahu kepada orang kampung, dia kata, mana tempat salat kamu? Mana masjid kamu? Mana musalla kamu? Jadi tujuan dia apa? Dia nak lakukan salat walaupun bukan waktu salat. Dia nak tunjukkan kepada masyarakat bahawa inilah salat yang aku belajar daripada Nabi SAW, hasil daripada Nabi kita perintah kepada Malik, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu belajar, kamu salat seperti yang kamu tengok aku salat. Jadi alhamdulillah, Nabi kita SAW didik para sahabat yang begini teliti. Mereka telah menukilkan kepada kita daripada sahabat, ditukilkan kepada tabi'in, kemudian sampai
kepada imam-imam hadis, maka mereka telah mengumpulkan dalam kitab masing-masing bab sifatis salat, bab sifat-sifat salat. Kemudian mari pula ulama-ulama yang kemudian seperti Al-Marwazi contohnya mengumpulkan bab khas ta'zim qadris salat, mengagungkan kedudukan salat. Mari ulama yang kemudian banyak lagi lah. Alhamdulillah berbagai-bagai jenis buku yang ada atas dunia ini yang kita tak larang baca. Saya kata kalau tak baca buku pun tak apa, tapi dengan kita belajar begini dan kita menghayati apa yang kita belajar itu, insya-Allah ada panduan dalam hidup kita. Jadi ini contoh-contoh penelitian, saya tak nak uraikan di sini secara panjang. Ramai sahabat-sahabat yang bertugas. Maka bila kita sebut tentang sifat salat Nabi ini, kita buat satu kesimpulan yang ringkas. Kita mengatakan kebaikan yang sedia ada kita kekalkan. Hari ini alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat telah melakukan salat. Yang saya sangat sedihnya apabila orang tak lakukan salat tak dibuat. Itu yang kita sedih. Hari ini kalau kita tuan pergi cek di mana-mana surau di masjid, pergilah waktu mana? Waktu Isya paling ramai. Masa ada kuliah sebenarnya kan. Ambil peratus masyarakat yang sampai ke masjid dan dibagikan dengan masyarakat sekitar. Berapa peratus yang sampai ke masjid dan berapa peratus lagi yang tak sampai ke masjid. Kalau buat bancian begini, kita para pendakwah tidak akan ada tidur. Masyarakat yang prihatin dengan isu ini juga tidak akan lalu makan. Apa yang kita boleh kata, Allahumma ilaika nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawana 'ala an-nas wa anta rabbul mustad'afin. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdepan dengan tentera Badar. Kami mengadu kepada Engkau ya Allah, dha'fa quwwatina, lemahnya kekuatan kami. Tidak ada hela kami, jalan kami untuk melepaskan keadaan ini kecuali mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi Yaqub ketika kehilangan Yusuf, innama ashku basi wa husni ila Allah. Kita hanya mengadu kepada Allah betapa duka cita dia. Tengok masyarakat kita yang tidak sampai ke masjid. Kita bersangka baik sebahagiannya salat di rumah, tapi masjid adalah lambang kepada kehebatan, syiar kepada kuatnya masyarakat Islam dalam satu tempat, iaitulah di masjid. Jadi bagaimana kita nak kekalkan kebaikan yang ada ini? Tuan-tuan yang ada salat, kekalkan salat ini. Cuma mana bahagian yang kurang yang kita boleh betulkan dalam perbincangan kita yang ringkas ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok di antara kitab-kitab yang telah selesai kita kuliahkan, kitab Niyatul Musalli, saya sudah awal lagi mungkin tahun 2008 sudah siap 34 CD kuliah yang boleh ambil secara percuma dalam internet ataupun dapatkan CD. Kitab Fiqh Manhaji sudah ada dan kitab Mustikah Hadis juga sudah ada, dan kitab yang terbaru yang telah kita khatamkan di sini iaitu kitab Niyatul Musalli, versi pengajiannya di sini di Masjid Negara, alhamdulillah, dan juga 46 siri kitab Niyatul Musalli di dalam Rodi Aikim. Jadi semua ni ada rakaman-rakaman kita supaya kita tidak kerugian, sebab suara ni kalau tidak direkam dia akan hilang begitu saja. Nak ulang balik ilmu agak sukar, masa sangat terhad, maka bolehlah kita belajar balik ilmu yang telah kita sebut. Adapun tentang keindahan salat itu, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang telah saya usulkan. Nama kita ini Keindahan Islam. Kita tak ada darah, belum ada lagi. Ini masalah dia. Kita belum ada lagi. Kalau ni ada pun belum buka lagi. Dia buka juga waktu Nabi tanda tangan kita. Sebab saya nak tukar mazhab. Tanda tangan akhir lepas baca. Lepas bantah baca baru kita tanda tangan. Kalau tanda dulu dia tu ada tunjukkan ni. Author punya penulis tanda tangan. Jadi baca tidak. Alhamdulillah, tak apalah, daripada tak boleh rasa baik beli. Boleh jadi satu hari kita ada kelapangan masa. Dia kena lapang masa ni, iaitulah waktu kita nak travel, waktu kita nak berjalan. Tak buku dalam ni. Kita akan ada masa. Dia kadang-kadang, walaupun dengan kapal terbang, ada kalanya 2 jam, 3 jam kita delay ke airport. Apa yang kita nak buat? Orang kena airport, nak beli mahal. Akhir sekali
sakit kaki duduk situ. Baca buku. Kurang-kurang kita boleh tulis kat belakang buku. Hikmah Allah Ta'ala beri flight ini hari ini, aku dapat khatam ke sekolah. Barulah kita tak marah dengan siapa-siapa. Kalau tidak, asyik tu marah dengan orang je. Marah, kau sebab tak marah juga pasal. Kalau kita marah, dia marah apa? Baik, kita teruskan pergi kepada amal ini. Yang kita, sebelum daripada kita solat, ada lagi yang kita kena masuk, yang panggil At-Taharah. At-Taharah itu syatrul iman. Kata Nabi, At-Taharah itu syatrul iman. Bersih, bersuci itu sebahagian daripada iman. Yani sebahagian daripada amalan bersuci, setengah lagi amalan salat. Yang kita nampak salat dengan taharah ini kembar. Ibarat kata orang bukan kembar biasa ni, dia panggil kembar siap. Tahu kembar siap? Kembar siap ni kembar yang tak boleh berpisah. Mana ada salat tanpa wudu, kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti orang uzur yang terpaksa guna tayamum, ataupun orang yang faqidut tahuraini, orang yang tak ada air, betul-betul tak ada air, nak guna air tak boleh, debu pun tak ada, itu dipanggil orang yang diberi keuzuran untuk melakukan salat dalam keadaan tersebut. Tapi jarang. Bila kita sebut tentang taharah, apa makna taharah? Taharah itulah bersih daripada segala kotoran, sama ada dalam bentuk hissiyah dan ma'nawiyah. Apa makna hissiyah? Kotoran yang kita nampak itu hissi. Hissi mana nampak? Ini tak cakap. Ini benda najis, kotor, kita kena bersihkan. Satu lagi dia panggil benda maknawi, dia panggil benda yang tak nampak. Sifat-sifat kecil itu maknawi. Dan kita hari ini, sepandai mana tuan guru ustaz alim dia tak boleh cek anak murid dia bersuci tak bersuci. Kita tahu tak sebelah kita, awak ni tak ada wuduk ni, sebab muka tak ceria. Boleh kenal? Tak kenal. Awak ni tak mandi lagi, mana kita boleh tahu? Itu dia panggil benda maknawi. Hari ini bila kita berwuduk, bila kita bertaharah dan menjadi syarat kepada sah salat, mesti taharah. Sebab apa? Sebab kita nak supaya kita bersihkan tubuh kita yang zahir tubuh. Berapa anggota tubuh yang kita kena bersih, kita akan bincang sekali. Jadi oleh kerana kamu nak salat, maka kamu mesti sucikan diri, bersihkan diri daripada kotoran. Lepas bersihkan diri yang zahirnya, bila kita masuk salat, Allahu Akbar, kita dah bincang panjang tentang kelebihan salat, dengan gugur segala kesalahan, gugur dosa-dosa. Maka itu dipanggil pembersihan dari sudut maknawi. Gugurnya kesalahan kita, bersihnya jiwa kita dengan melakukan salat. Sebelum itu kamu kena bersihkan jiwa, kena bersihkan fizikal kamu dengan melakukan wudu. Alhamdulillah, ini satu kembar siap yang saya sebut tadi, hikmah yang cukup besar. Hikmah ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita nampak, dan seringkali hikmah tidak nampak. Kata ulama, alimha man alimha wa jahilaha man jahilaha. Ada orang tahu, Allah buka pada mereka, maka kita tahu. Dan ada yang tak tahu, kita tak tahu. Malam saya dah tulis satu makalah tentang hikmah berpakaian. Kenapa manusia kena pakaian? Hayawan tak ada pakaian. Betul tak? Ke hayawan ada baju. Sekali-sekala pakai baju kat kucing, boleh awak main. Pakai anak dia kan. Budak-budak anak saya angkat kat dia tu, dia pakai baju lah, tak payah pakai baju. Manusia kena ada baju, kena ada pakaian. Ini dibahaskan oleh para ulama. Hikmah Allah SWT. Oleh kerana hayawan ini, dia tidak ada penyakit zahir, penyakit batin dia tidak ada, maka pakaian itu hanyalah apa yang ada di tubuh. Tapi oleh kerana mu ni manusia, kamu ada satu lagi sifat penyakit yang ada dalam jiwa kita, maka Allah Ta'ala suruh beri dalam tubuh. Ya ayyuhal bani Adam, khuzu zinatakum wa libasul taqwa anzalna 'alaikum libasan. Allah Ta'ala kata, aku telah beri kepada kamu pakaian warishan, pakaian untuk perhiasan, wa libasul taqwa dzalika khair. Tuhan kata pakaian takwa itu yang terbaik. Jadi pakaian ini melambangkan kepada seorang kepribadian seorang dunia.
Dedahkan kita kepada maksiat. Karena itulah manusia ini perlu kepada pakaian yang zahir. Tujuannya, hei manusia, yang zahir ini